Okey? Begitu. Ya. Membalas kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki, Fazli Syahri menyatakan kenyataan Ashraf Wajdi Dusuki Ya. tidak lagi memikirkan soal MN, sebaliknya fokus bekerjasama dengan Keadaan Perpaduan. Ya. Fazli Syahri bagi tahu selamat berjaya sebab sekarang ni dia fokus dengan Perikatan Nasional yang mendapat sokongan majoriti Melayu dan Bumi Putra. Apa pandangan Datuk? Tidak ada masalah untuk dia bersifat optimistik. Baguslah. Itulah sifat kena ada dalam diri seorang ketua pemuda. Tak ada masalah. Tetapi keputusan akhirnya sama ada parti dia tu mendapat sokongan orang Melayu, kerana orang Melayu yakin dengan parti dia ataupun Perikatan Nasional, atau orang Melayu pada pilihan raya umum ke-15 menyokong parti dia kerana fulus yang dia edarkan. Itu semua akan diputuskan dalam pilihan raya di 6 buah negeri. Dulu dia berada dalam kerajaan, bila dia menyogok, dia gunakan balai raya, dia gunakan masjid, surau yang dia kuasai, dia menggunakan pejabat daerah yang dia kuasai, dia bagi dana bakti remaja, dia bagi itu ini apa semua macam-macam dia bagi, sampaikan macam orang yang pencen, orang yang ni pencen lah apa semua dapat sampai dekat RM600. Belum lagi yang duit kerajaan bagi ni pakai pula envelope wakil rakyat PAS. Sebab kata Datuk Seri Ahmad Said, kalau dia buat report kepada semua ni, hampir semua wakil rakyat PAS terlibat. Hampir semua wakil rakyat PAS terlibat. Dan kalau dihadapkan ke muka pengadilan kerana merasuah, hampir semua boleh didakwa di mahkamah. Ini dia cerita pasal Terengganu lah. Tapi tadi ahli Parlimen Auckland, bukan ahli Parlimen Auckland, Menteri Besar Negeri Terengganu tadi ada. Ahli Parlimen Auckland. Dia hadir dalam majlis bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasihlah hadir. Betul. So saya minta saudara Fazli ni, kalau betul dia nak pastikan bahawa parti dia tu betul-betul mendapat sokongan orang Melayu, cuba mulakan dengan berhenti menyogok orang Melayu. Kalau dia berhenti menyogok orang Melayu, sama ada dalam bentuk duit, sama ada dalam bentuk janji-janji nak masuk syurga, dalam bentuk ugutan-ugutan, undi PH, undi BN, masuk neraka, kalau boleh berhenti buat benda ni semua, insya-Allah kemenangan dia itu boleh dianggap sebagai kemenangan yang sah, yang hakiki, yang tidak boleh dipertikaikan. Okey? Begitu. Saya memetik kenyataan Kucing pula. Setiausaha Agung semalam tu yang dia mengulas Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bagi tahu MN belum mati atau terkubur, sebaliknya hanya pengsan. And then tu, kalau betul lah ini adalah agenda penyatuan ummah, kenapa tak terima pejuang? Kenapa tak terima GTA? Masa pejuang mohon, dia pertikaikan sebabnya pembahagian kerusi lah apalah. So apa sebenarnya MN yang PAS nak bawa ni tu? Dia sebenarnya Muafakat Nasional bermula dengan menandatangani piagam Muafakat Nasional, di mana satu perhimpunan besar-besaran di antara penyokong UMNO, penyokong PAS diadakan yang dipanggil Perhimpunan Penyatuan Ummah di PWTC, dan kita tanda tangan piagam Muafakat Nasional. Yang itu betul lah seperti mana yang diperkatakan oleh diperkatakan oleh Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi, bahawa Muafakat Nasional yang itu dah mati.
Tetapi kalau Tuan Ibrahim, Tuan Man nak hidupkan muafakat nasional yang dia kata dah pengsan tu, boleh cari Anwar Musa. Anwar Musa ada simpan muafakat nasional yang itu. NGO tu kan? Ada. Carilah Anwar Musa. Anwar Musa pun dah hampir nak pengsan. Kan? Jadi kalau misalnya PAS boleh mempertimbangkan, kalau dia tak dapat jadi ahli parlimen, dia dapat jadi adun pun jadilah. Kan? Manalah tahu kan, selama hari ni PAS menteri besar dia Tok Guru kan. Sekali-sekala lantiklah Tok Garu jadi menteri besar. Mungkin boleh membawa pembangunan pada negeri Kelantan. Air Kelantan yang keruh tu mungkin boleh jadi jernih. Okey. Begitu. Ada lagi? Pembersihan parti, apa Datuk nampak hikmah dalam kita gantung dengan pecat orang yang bagi kesan negatif kepada parti itu? Bagusnya bila kita pecat ini, kan, setidak-tidaknya we disassociate ourselves from them. Kalau dulu ada orang UMNO yang masih lagi bersama dengan mereka, maka kita ada api dalam sekam. Kan? Kita ada anai-anai yang merosakkan rumah kita ni secara senyap-senyap. Kan? Tapi bila kita dah pecat mereka, kan? Ahli UMNO ni dia ada sifat satu, dia sifat setia. So bila dia ada sifat setia tu, mereka akan meletakkan keutamaan parti ni mengatasi apa ni, pemimpin yang mereka ni, pemimpin yang mereka apa ni, mereka jadikan idola tu. Maknanya mereka, they put the party first, berbanding dengan yang lain-lain. Itu satu kelebihan lah. Digantung ni kan, orang ini masih lagi ahli parti, tapi digantung keahlian dia. Bermakna bila cukup tempoh 6 tahun, sekiranya sepanjang tempoh 6 tahun itu mereka menjaga disiplin diri mereka, secara automatik selepas 6 tahun keahlian mereka akan dikembalikan. Tetapi ada juga contoh-contoh orang yang digantung 6 tahun, baru setahun lebih dia dipecat. Macam Tun Faisal. Sebab dia memberikan contoh tauladan yang baik betapa orang yang pengkhianat ini kadang-kadang tak patut diberikan muka dengan hanya digantung. Kan? Bila dia kena gantung pun, dia masih lagi menjalankan kerja-kerja menghentam parti, melemahkan parti, memburukkan parti, sehinggalah parti akhirnya terpaksa mengambil keputusan menambah hukuman daripada digantung kepada dipecat. Tapi kalau orang yang betul-betul setia dengan parti, walaupun digantung, bila orang tawarkan dia jawatan untuk bertanding atas tiket Parti Perikatan Nasional contohnya, dia tolak. 2-3 kali orang datang, dia tolak. Kan? Make sure lah selepas ini kalau dia serius nak kembali pada parti kita, kan, janganlah buat benda-benda subversif belakang kan. Jangan hati mulut cakap nak masuk balik, kan, tetapi senyap-senyap dia ada di perjumpaan sana ke, perjumpaan sini ke, perjumpaan yang nak melemahkan parti kita. Jadi kalau kita tengok, kita teliti, memang dia serius, kan, bersama dengan kita. Saya yakin Datuk Seri Zahid ni seorang yang pemaaf, kan. Kalau nak kirakan saya ni apa saya tak cakap pasal Datuk Zahid, betul tak? Tetapi bila kita tunjukkan kesetiaan kita pada parti, kan, dan kita pun kena minta maaf lah. Kalau kita silap, kita minta maaf. Kadang-kadang kita tak silap pun kita kena minta maaf juga, kan. Sebab mungkin yalah kita cakap tu kita dah langgar tata etika ahli yang tak boleh menceritakan tentang hal
hak ehwal parti di media ataupun media sosial kan. So mesti kita ada buat salah. Kalau tidak pun parti takkan pecat kita ataupun gantung kita. Jadi kalau misalnya ahli-ahli yang betul-betul serius nak kembali pada parti dan dia hanya digantung ataupun dia dipecat kan, kalau dia menunjukkan kesetiaan dia pada parti, masih berjuang untuk parti kan, tak ada goyang kan, insya-Allah tak semestinya dia kena 6 tahun gantung, dia kena tunggu sampai 6 tahun. Tak semestinya dia kena pecat, dia kena tunggu sampai berpuluh tahun nak patah balik. Saya salah satu daripada contoh yang boleh dijadikan rujukan. Selepas 19 bulan dipecat, saya diterima balik. Kita, orang yang tak bersama kita pun, Datuk Seri Presiden lantik duduk dalam barisan Majlis Kerja Tertinggi yang baru. Kita nak UMNO ni bersifat inklusif. Kita nak supaya UMNO ni semua orang ada tempat kan? Semua orang boleh teruskan memainkan peranan menguatkan parti. Kalau dulu ada orang tu orang Isyamuddin, kalau dulu orang tu orang Ismail Sabri, orang tu orang Khairi Jamaluddin, tak kira lah orang apa pun kan. Kita harap selepas ini hanya ada satu, iaitu orang UMNO. Tak ada kluster-kluster, hanya ada kluster UMNO. Okey? Okey tak? Ya. Kalau kita lihat adakah mewujud lagi kem-kem dalam UMNO ni? Saya rasa saya dah jawab dah benda tu. Sebelum ni memang ada kem, tapi sekarang ni alhamdulillah kita hanya ada satu kem UMNO. Hanya ada satu kluster UMNO. Kita harap tidak ada lagi lah orang yang cuba memecah belahkan kita. Kalau ada orang cuba memecah belahkan kita, kita katuk dia. Apa masalah? Tak susah kan? Kita ada undang-undang dan perlembagaan parti. Dia langgar je undang-undang ni kan? Kita ambil tindakan disiplin. Berbeza pendapat tak ada masalah. Berbezalah pendapat kan? Kita tengok ada juga yang berbeza pendapat tentang pertandingan presiden dengan timbalan kalau boleh nak dipertandingkan kan. Kita tengok Datuk Alwi Cik Mat, dia tak bersetuju tak dipertandingkan. Dia bertanding, dia menang juga kan. Maknanya demokrasi itu subur di dalam UMNO. Itu tidak menidakkan orang yang berbeza pendapat. Ada ramai lagi kan contoh-contoh yang boleh kita beri. Okey? Okey. Gitu. Saya minta Satu lagi tu. Sekarang ni tengok tadi pun Datuk ada update dekat Facebook pelantikan CP Datuk Ayub Han. Kita ucapkan tahniah kepada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Chief Commissioner of Police Datuk Seri Ayub Han yang telah pun dilantik menjadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang baru, berkuat kuasa 16 hari bulan April ni, insyaAllah. Kita ucapkan selamat bertugas kepada Datuk Seri Ayub Han. Semoga aktiviti jenayah dalam negara kita ini dapat dikurangkan oleh beliau, insyaAllah. Okey? Minta tolong share live kita pada malam ni. Siapa yang ada kemampuan untuk memotong video-video saya ni, nak jadikan video pendek, nak tambah dengan infografik dan sebagainya, silakan, saya halalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.